Setting kamera sikit. Right. Baju tulisan terbalik ya. Sahabat share. Alhamdulillah. Alright. Masih sahabat-sahabat ini rawati. Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang duk PM tanya apa tak buat live ke apa ke, masih dah kena tangkap apa, dia tak nak kena mengena tak buat live bukan macam tak kena tangkap, pasal ada banyak kerja, pasal apa kena kejut ke apa, tak ada kena mengena. Ada orang kata ada kena kejut ke apa ke, tak ada kena kejut apa-apa. Okey, assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam semua sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni sekian kita jumpa, banyak lama dah tak buat live. Kena kesibukan COVID. Dalam tu sibuk COVID tu. Macam-macam isu kerajaan duk ada ni, siapa duk ada ni. Bila parti chauvinis komunis ni. Parti chauvinis komunis. DAP laknatullah duk ada ni. Selagi depa duk ada lagi tu kita tak habis-habis dengan kerja ni. Kita nak celebrate hari 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicemari ni, bukan dicemari saja, dibuat provokasi. Perdana Menteri Perancis ni dia buat provokasi. Memanglah depa ni setiap daripada lama dah depa duk hina ni. Daripada zaman 2006 tak salah 2006 lah. Karikatur yang dilukis oleh seorang pelukis karikatur daripada mana, tak apa ingat 2006. Ni bermula pula hari ni, daripada Perancis. Jadi that's why ni ujian-ujian ni yang kita duk kena. Yang kita duk kena ni ujian-ujian ni lah. Jadi dia perlu test sikit-sikit. Main Malaysia ni pun macam tu juga. Sebelum terlupa, kita ucapkan tahniah lah kepada kerajaan negeri Pahang Seri, yang mana telah berjaya mengekalkan penceroboh tu tetap penceroboh tanah Musang King di Raub, kekal. Kekal sebagai penceroboh. Yang ni kita nak beritahu. Jadi alhamdulillah, walaupun gabungan tuan-tuan sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah, tengok macam mana. Tengok bangsa-bangsa chauvinis komunis ni, sosialis komunis ni. Bila kena kat puak depa, benda curi ke, terukar secara haram ke, mula terukar kata nak buat tanaman kontan, tanaman yang instant 3 bulan dapat hasil dah. Lepas tu potong balak tanah Musang King. Beratus ribu ekar depa tutuh tanah kerajaan negeri di Pahang. Jadi puak-puak ni banyak persatuan komunis ni depa bersatu, dan depa tengok, depa tunjuk kata mengekalkan kesalahan, mengekalkan peneroka tu kekal dengan hukum, kekal dengan pertuduhan awal mengatakan depa ni teroka tanah su secara haram. Nampak ni. Jadi syukur pada Allah Subhanahu taala, kita duk doa lah. Jadi bagi kesedaran lah kepada pemimpin-pemimpin yang ada, yang terlepas dah, yang akan datang ni. Kita tengok pemimpin-pemimpin yang betul-betul telus
Pemimpin nak jaga negeri ke, nak jaga negara ke. Jadi pemimpin yang telus. Jadi pemimpin yang bagus. Jadi pemimpin yang bijak. Baru disayangi oleh rakyat. Baru disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada redha daripada Allah. Yang ni apa penyapu haram jadah kita minta tapi baik kebenaran kepada paria-paria ni semua. Ha? Bangsa komunis ni piteroka tanah begitu punya luas. Ha? Kawan-kawan kita piteroka sikit dia kena dah. Kena tangkap, kena ni macam-macam. Jadi hari ni bila kita pergi buat kerja ni kita rakyat Malaysia. Tambah pok-pok komunis ni. Depa senang nak rasuah nak apa senang. That's why hari ni kita dah sedang. Bila mai satu persatu pendedahan yang Allah dedah. Allah buka aib-aib mereka ni semua. Supaya kesedaran kepada bakal pemimpin-pemimpin yang akan ganti. Dalam PRU 15 nanti. Yang ni yang kita nak buat. Yang ni yang kita nak buat. That's why saya dengan Tok Singa yang isu yang berlaku baru ni. Kita nak tengok dah. Bila ramai sahabat-sahabat kata ni apa peace spray nama tulisan Cina tu. Kita nak abang kata ada tulisan yang dipelekat. Signboard tu ada tulisan nama jalan Aluminium Road and then di bawah tu Georgetown di tengah pekan lah tanah ni signboard tu. Jadi tak dipelekat dengan tulisan Cina. Jadi vandalist dah depa tu vandalist dah. Apa yang nak pelekat tulisan Cina? Ada dah signboard sedia ada dah. Pasal apa nak pelekat tulisan Cina? Yang ni menyebabkan hari ni kita pergi pelekat satu. Dia pergi pelekat satu tulisan Cina menyebabkan kami tunggu tak buang. Jadi kita pergi padam. Kami pergi padam saja tulisan tu. Dan dituduh sebagai vandalist. Tak apalah. Dituduh. Dah buat laporan. Ada 4 laporan polis yang telah dibuat. Yang pertama daripada Bandaraya sendiri. Kononnya menyebabkan signboard mereka rosak. Signboard mereka ni apa mungkin lah dah diconting lah kononnya. Yang tu lap dengan tina setter dah. Satu. Nombor 2 DAP buat report polis. Nombor 3 gerakan. Nombor 4 MCA. Mereka ni yang buat laporan polis. Dia buat laporan polis beritahu kata 2 individu ni mai padam dengan spray. Spray tulisan Cina di signboard. Dan pertuduhan mereka akan buka atas pertuduhan Seksyen 427 Kanun Kesesaan kerana melakukan khianat ataupun vandalisme. Dan satu lagi 5505C mungkin SKMM lah. Sebab kita viral. Kita nak bagi beritahu kata hari ni di Pulau Pinang ni tak ada orang nak duduk diam. Kami tak duduk diam. Walau bangsa DAP memerintah Pulau Pinang. Kami tak duduk diam. Kita akan terus lawan, terus akan pastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kerajaan pusat pun kita beri tekanan juga. Pasal apa? Jangan kita nak biar kot. Isu-isu contohnya macam isu babi yang kita kata. Isu babi yang masih belum selesai. Banyak isu-isu yang berlaku di Pulau Pinang. Yang menyebabkan kita tak boleh duduk diam. Bila kita duduk diam. Contohnya macam sekolah. Vernacular School. Sekolah bantuan modal. Sekolah Mubalir Kristian yang berada di Anson Road. Sekolah nama sekolah saya lupa. Tak tulis. Sekolah Vernacular School yang berada di hadapan bangunan persekutuan. Apabila hari penyampaian hadiah 300 pelajar lebih Muslim, ada 100 pelajar bukan Islam, 30 lebih guru Islam, 16 orang guru bukan Islam diberi peluang kepada wakil gereja untuk membacakan doa pembuka majlis. Doa Kristian. Ni tengok macam mana kurangnya. Tapi bila kita pergi buat, kita bagi tahu, kita maklum kepada mereka. Dah kita buat protes, kita masuk, kita berada di dalam program tu. Kita masuk, kita duduk dengan grup ibu bapa dan guru, PIBG meeting, kita duduk, kita dengar. Apa dia? Hari penyampaian ada yang berlaku. Jadi kita tak buat report, kita tak serbu, kita biar bagi kerajaan selesai. Ketika tu kerajaan gagal lah. Menteri kasut hitam, hati pun hitam, bodoh. Jadi Menteri kasut hitam ni kita biar, kita buat laporan pun, kita ikut undang-undang, kita ikut lunas undang-undang, kita hadir ke
PPD, kita hadir ke pejabat, bukan PPD, Pejabat Pendidikan Negeri Bukit Kambing. Saya sendiri yang membuat laporan atas nama saya sendiri. Atas nama saya sendiri buat laporan dan kita buat laporan polis. Satu laporan polis kita buat. Tapi apa tindakan kepada sekolah ni? Apa tindakan kepada persatuan guru daripada sekolah Mubalir ni? Tak diambil tindakan. Kita pula dipersalahkan. Kononnya resis dan sebagainya. Yang ni yang berlaku di Pulau Pinang. Sama dengan isu bangunan salib. Kita pergi protes. Kita hentak mufti dan sebagainya. Oh, tak boleh. Baru panggil bincang dengan developer dan sebagainya. Memang jelas. Desain bangunan itu bukan mirip. Desain lampu kaki lima, walkway tu. Memang mereka design untuk buat salib. Yang ni yang berlaku. Jadi kita bertolak ansur, buat laporan, ikut prosedur dan sebagainya. Sama dekat sekolah yang saya kata tadi tu. Sekolah Mubalir, sekolah bantuan modal. Yang mana semua kaki tangan, guru-guru, semua dibiayai oleh kerajaan. Tapi silibus pendidikan semua, bila mai upacara penyampaian hadiah, dibaca doa dalam bahasa Kristian. Ya, budak-budak sekolah rendah. Adalah macai-macai, barua-barua, jadi barua-barua di AP ni, yang nama Melayu, yang kononnya beragama Islam. Alah, tak ada apalah, buat pekak ya, buat pekak. Hang tak apalah, pekak bodoh, pekak badak. Anak-anak kecil yang 7 tahun, 6 tahun ni 7 tahun, 8 tahun. Mereka ni, otak mereka macam span, dia absorb. Kita buat laporan, kita tak ada apa yang sangkut. Dah sekali tekanan akan diberikan kepada guru. Kononnya guru ni membocorkan rahsia, membocorkan program-program ini kepada NGO. Tak nak kena-mengena. Kita dah pantau saja. Gerak kerja. Bangsa-bangsa chauvinis, komunis ni. Resis. Dah sekali mereka pergi jumpa Mazli Malik. Settle lagu tu ya. Tak ada apa yang berlaku. Sepatutnya anak Mazli Malik mau sekolah tu ya. Mau tengok macam mana mereka duk amin doa tu, mau dengar. Sepatutnya lagu tu bodoh. Tak tahu punca sepatutnya Mazli Malik tengoklah laporan yang dibuat. Panggillah NGO Islam yang mengadap. Tuan-tuan, mai. Saya nak dengar daripada pihak tuan-tuan juga. Ni dengar daripada pihak ahli lembaga takbir sekolah. Habis, tutup buku. Apa yang dia ambil? Tak ada apa-apa. Methodist. Sekolah Methodist Girls School. Jalan Anson Road. Ni balik otak mai. Sekolah Methodist School, Jalan Anson Road. Sekolah rendah. Yang ni yang berlaku, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bukan kita nak sembang pasal signboard pekak tu. Signboard tu benda kecil ya. Tak apalah, saman kalau kena saman kita bayang lah. Ni kawan-kawan ada ramai yang bawa keluar RM10. Bawa keluar RM10 dah boleh jamin dah. Boleh selesai lah, settle lah saman tu. Ni ada Abang Razak. Waalaikumsalam Abang Razak. Dia Abang Razak ada nama. Ya, kita sebagai umat Islam rugi besar yang memang tak boleh sokong di AP ni. Chauvinis tengok ni. Tengok apa Ronnie Liu kata apa. Ronnie Liu kata apa? Ini PAS sama UMNO sudah kahwin UMNO sama PAS sudah kahwin. PAS banyak jahat, UMNO jahat, kahwin Wah, lagi jahat. Ni Ronnie Liu kata, ada video. Ronnie Liu punya celaka memang manusia ni. Ronnie Liu, Tony Po, Elizabeth Wong, Guan Eng, depa ni semua, depa ni adalah bukan pakar, depa ni dah susun strategi dalam Malaysia. Bila kerajaan gagal memerintah 22 bulan, depa perintah 22 bulan, ni paria-paria ni lah buat kerja. Tapi kita tak sedang, umat Islam masih lagi bengong. Orang rakyat Malaysia lagi tidur, bengong lagi. Ni ada juga segelintir, bodoh macam ni. Kita bagi tahu pasal PA system. Oi, dak, mufti. Mufti Pulau Pinang yang kerti. Mufti lain tak kerti. Baca hadis. Kita kata PA system. Bukanlah ada orang kata. Sahabat-sahabat kita daripada luar kata. Oi, Pulau Pinang tak boleh azan dah ke? Tak boleh azan. Tak boleh khomat apa dah ke? Bukan tak boleh azan. Mereka gazet ataupun mereka mewartakan undang-undang di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri Pulau Pinang. Hanya azan dan iqamah saja.
dibenarkan seluruh Pulau Pinang ini PA system yang sound yang bunyi di luar tu. Sebelum ni kita nak tanya Wan Salim ni apa dia masalah? Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tak ada apa yang apa? Yang bermasalah sangat tu yang selama ni kita duk amal berpuluh tahun di Pulau Pinang ni. Bila mai dia sebagai mufti nak buat pandai-pandai, kita pun tak tahu. Mufti kita berapa mufti tu ada dah yang apa? Yang menjadi mufti sebelum Datuk Hassan sendiri. Lama dah. Duk jadi mufti majlis fatwa, ahli jawatan kuasa majlis fatwa. Ramai ulama-ulama lain yang dia boleh berkeluar kenyataan tak kita nak pasal apa? Apa tujuan? Apa tujuan? Kalau kata ada agenda politik DAP di belakang statement ataupun pewartaan enactment sebagai azan dan qomat saja dibenarkan dengan PSM di luar. Kalau ada agenda Yahudi, ada agenda DAP chauvinis ni yang di belakang pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang ada di Pulau Pinang, kita jawab dengan Allah Ta'ala. Hamba jawab dengan Allah Ta'ala. Memang nak boleh cerita pasal hadis tu, Nabi kata hadis, memang hadis ada. Adakah bertepatan kita guna hadis tu kepada Pulau Pinang? Jadi kita serah memorandum dan kita serah kebijaksanaan kepada Di-Pertuan Agong. Hari ini tim DPMS Kuala Lumpur, DPMS Pusat telah menyerahkan memorandum bantahan kita kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, yang mana memang kita minta dia pertimbangkan untuk siar raya ataupun PA system yang berada di Pulau Pinang ini hanya membenarkan azan dan iqamah saja. Tuan-tuan kena fikir, bukan benda ni benda kecil, benda main-main. Dia bermula daripada kita. Kalau hari ni kita tak bangkit bersuara, tak protes, kita sanggup, okey. Semua okey ya? Okey, baik. Semua okey, baik, bagus. Orang lain tak boleh komen dah pasal apa yang buat keputusan mufti. Dia bukan tok peti, dia mufti, dia pandai. Jadi tak boleh kata apa, depa ni bagus sangat. Orang lain tak boleh komen, depa bagus. Ni, puak-puak lagu ni. Kita nak beritahu dalam Pulau Pinang kita, jangan sampai kita buat sesuatu time kita hidup ni, tahun kita hidup ni. 2000, hari ni apa? 28 Oktober 2020. Hari ni 28 Oktober 2020, yang mana hari ni anak cicit kita tu tahun 3000, tahun 3020 kan dia beritahu. Dulu azan Pulau Pinang ada. Depa ikut Singapura lah. Zaman tu kita, tok-tok wan kita lah tu. Tahun 2020. Depa warta tahun 2020. Tak salah aku lah. Ni anak cicit kita bercakap tahun-tahun tu. Masa tu kita dah mampu dah. Kita dah mampu dah, tuan-tuan dan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kita dah tak ada dah. Kita duduk di alam barzah. Alam akan menunggu kebangkitan mahsyar. Ingat ni, kita nak mati. Kita semua nak mati. Kita bukan nak tongkat langit ni, Kita nak mati. Jadi kita nak tinggal kepada anak cucu kita ni, nak tinggal suasana harmoni, suasana agama yang dituntut oleh Allah. Macam mana? Syiar Islam yang meriah. Ini apa ni masalahnya? Tak ada masalah apa. Setakatlah tak ada masalah apa. Kalau ada individu-individu yang komplain, pergi buat report, pergi bawa mahkamah. Nak tengok apa boleh menang ke tak boleh menang. Tetapi benda ni tak berlaku sebab ada macai-macai dan barua-barua kepada DAP laknatullah. DAP. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. That's why dalam PRU 15 ni, kita kena buat keputusan yang bijak. Parti-parti yang nak bertanding pun letak calon-calon yang bijak sana. Bijak di sini dan bijak di sana. Bijak di sini maksud dia dunia. Bijak di sana akhirat. Bijak di sini dan bijak di sana. Kita nak kepimpinan yang lagu tu. Bukan kita nak ahli-ahli parlimen yang bangang. Ahli parlimen yang mementingkan poket mereka. Mementingkan harta meradak. Kita pastikan nak letak calon yang boleh bawa suara rakyat, suara anak karya, bercakap dalam sidang DUN, bercakap di Dewan Rakyat, bercakap dalam parlimen. Kita nak orang-orang yang lagu ni. Bukan kita nak orang-orang yang tongkoi. Orang-orang yang hangguk. Lompat. Jadi katak puru, jadi bewak. Dia bewak tak boleh. Bewak sudah minta maaf.
tarik balik bukan berak. Katak puru betul, beruk mak ye betul, monyet betul, tupai betul, nak letak tangan mana? Kalau pemimpin ni melompat, saat ni lompat sana, lompat sini. Lompat lebih kepada nak sebut berak je. Perangai yang berak lidah bercabang. Jadi PRU 15 ni, semua pemimpin parti ni letak calon yang hebat-hebat supaya boleh memimpin di sini dan di sana dan boleh membawa wadah perjuangan dalam negara kita dan juga menjadi wakil rakyat yang betul-betul berkaliber untuk kita berdepan dengan musuh kita. Boleh bawa lah. Yang ni nak buat apa pun tak boleh. Dengan perangai dia teruk. Surat sekok. Ni pun nak kira macam babi di Kampung Selamat juga. Kira sekok. Kita tak mau kira sekok-sekok. Nak kira sekok ni, nak kira the number. Bagi Abang Non seorang yang kira. Dia bagi Abang Non kita daripada Port Dickson kira. Berapa ekor ni nak bawa. The number. Dia ada number. Untuk dia bawa nak menghadap Pertuan Agong lah apalah. Orang tengah COVID dia kalut dia nak jadi Perdana Menteri. Bongok punya manusia. Tak ada lagi lah kita tengok dalam dunia ni. Orang duk kelang kabut dengan COVID, depa nak meningkat sampai 1,200 orang. Daripada 2 angka, 2 digit, 3 digit, 4 digit sudah. Sampai 4 digit angka. Ni duk kalut nak jadi Perdana Menteri lagi. Punya bangang. Punya tak ada manusia yang tahap tu punya kebulok jawatan nak jadi PM. Ui, Mahathir jahat-jahat Mahathir pun tak ada lah perangai macam mangkuk ayun ni. Abang Non kita ni. Tapi hebat lah Mahathir hebat lah. Dia tak bagi kat Anwar Ibrahim juga. Yang tu kira banyak-banyak benda yang Mahathir buat salah. Tang situ memang saya sokong dia. Dia tak bagi dekat Anwar Ibrahim. Kalau dia bagi kat Anwar Ibrahim, Awal kata mamu sokong mamu bro kita ni sokong kot. Sokong apa ni Tun kot. Saya sokong Tun kerana Tun tak bagi dekat Pedukang Port Dickson. Pedukang ni taik pun dia telan. Pedukang. Jadi tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi saya nak beritahu kata rentetan cerita saya dengan Tok Singa kena tangkap di Pulau Pinang berpunca daripada menyembur cat ke signboard Majlis Bandaraya yang telah dijatuhkan telah disiasat di bawah seksyen 4 apa? Di bawah seksyen 427 dan juga 505. 27 hari bulan ni kot. 27 hari bulan 11. Apalah yang tu BP kat mereka lah. Kita kena buat kerja kita kena move on buat kerja. Buat kerja jalan macam biasa. Mampu happy kat orang lain. Orang nak kata apa terima kasih. Kita dah buat kerja kita. Nak peringatkan manusia, nak peringatkan anak-anak karya kita. Jadi dari satulah kita nak harap pengurusi masjid di Pulau Pinang pun buatlah surat hantar bila dekat Pertuan Agong ke dekat TYT kita ke protes, tunjuk dah protes untuk azan ni, azan dan khomat saja. Jangan ada buat lebih-lebih. Hari ni tengok berapa banyak masjid dia buat selawat guna PA sistem luar. Kalau ada orang buat report polis kira kena lah kira. Sebab telah diwartakan 2016. Nampak? Kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ni duk bohong PA sistem. Duk dengar di luar. Ya orang luzuk duduk di rumah dengar. Sebab kita dah nama syiar. Oi, tak boleh mengganggu. Oi, orang duk mana hampa nak sembahyang. Itu orang lain yang beramal dengan agama-agama lain, dia pun tak boleh pakai PA sistem juga. Yang ni pun kena kaji juga lah. Dalam perlembagaan, mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Dan bukan kita nak buat gila. Dan kita bukan nak ambil kesempatan nak buat gila babi dah. Semua cerdik pandai agama. Ulama-ulama dah tetap dah buat program susun macam ni. Buat kenduri angkat nikah semua di masjid. Perbetul ni. Nak jual tanah, nak karya apa main bercakaplah masjid. Guna platform masjid semaksimum mungkin. Kalau kita laksana, kita menggunakan masjid ni semaksimum mungkin, saya ingat, memang kita ingat puak-puak chauvinis ni tak boleh makan cekak kita lah. Kita tak boleh makan cekak dah. Kita bawa pendekatan BMF. Kita bawa pastikan anak-anak karya kita yang nak jual tanah, mai bincang dengan pengurusi masjid. Diumumkan dalam setiap sebelum khutbah Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pengurusi masjid. Ni contoh. Saya pun nak ingat apa pula. Ni contoh, nak bagi contoh. Sebab apa kadang-kadang ada juga pengurusi masjid yang tongkoi.
Kita tengok nak bagi. Kita kena buat macam apa? Rehearsal semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari Jumaat yang mulia ini, penghulu sekala hari, saya nak mengumumkanlah dua tiga perkara pada hari ini. Yang pertama sekali, Haji Mat kita duduk di sebelah masjid ni. Sebelum dia pun dah tak ubah sihat. Dia mencadangkan kepada pihak masjid untuk mempromosikanlah tanah beliau yang ada di sebelah masjid ni, 5 ekar. Jadi saya hari ni pengurusi masjid, saya umumkan dalam solat Jumaat kita pada hari ini, dan siapa-siapa yang ada wakil-wakil kontraktor Muslim, insya-Allah boleh hadir berjumpa dengan jawatan kuasa masjid, dan juga kita akan bawa berjumpa dengan tuan tanah. Kita harap tuan-tuan dan sahabat-sahabat, anak-anak karya kita, pastikan tanah ini tidak terlepas kepada puak-puak komunis DAP celaka ni. Takkan itu contoh. Tu contoh. Kita nak beritahu yang tu. That's why, bila kita guna maksimum sebaik mungkin, insyaAllah, memang mereka terterap mah. Anak-anak karya kita akan dengar. Ni pimpinan karya bercakap. Ustaz-ustaz memang bercakap. Tuan-tuan, saya memang mengajak tuan-tuan, saya baca khutbah tuan-tuan, masjid tuan-tuan. Dalam pick up saya tuan-tuan, saya jual barang-barang kelengkapan rumah. Macam-macam kelengkapan memasak di rumah tuan-tuan. Rempah ada, nampak? Kita boleh guna platform ni gila-gila. Tapi, Allah, masjid pun, pengurusi masjid pun berebut, duk bergaduh dengan anak-anak karya. Yang ni banyak juga. Tapi saya tak sebut mana masjid. Saya nak beritahu juga sebab kita dah dapat aduan banyak. Kita nak abang. Duk berebut. AJK tak ngam sama AJK. Kita nak kena apa betul benda ni, Mas Syekh. Kita nak kena apa betul. Nak kena pastikan kita kena guna platform masjid nak ajak bangsa Chinese ni. Kita kena guna platform masjid. That's why bila kita berpecah, pemimpin-pemimpin yang duduk di bawah dagu pemimpin negeri Pulau Pinang, bawah DAP celaka ni, mereka akan menyusun atur strategi macam mana nak menyamakan sistem nak memisahkan agama dalam kehidupan yang berlaku di Singapura, yang mereka nak bawa modul yang sama buat di Pulau Pinang. Yang ni kita tak nampak tuan-tuan. Ada orang tak nampak dah. Yang ni hadis. Hang siapa? Pakai topi, dia pakai serban berbakui. Hang siapa? Yang ni yang mereka petikai. Bila ada macam-macam baru-baru Melayu ni, yang mengaku Melayu nak mempertahankan DAP celaka ni, kita nak beritahu. Tapi takbir raya pun tak boleh dengar ni apa, remnya paria. Takbir raya ni. Benda-benda lain ada ni takbir raya. Hamba takbir dalam masjid tu ni apa, nak takbir di luar macam apa? Takbir dalam masjid cukup lah. Dan ni ada orang-orang bercakap lidah-lidah macam tu. Nak takbir di luar macam apa? Pegang mikrofon hampa sama-sama hampa, sudahlah. Ni yang bercakap ni. Saya tahu mana bangsa celaka kita tak tahu. Bercakap, komen, no, ni tak betul, dia tu tak betul. Alah, yang ni tak ada apalah, azan sudahlah kita. Kalau betul, ada gangguan dan sebagainya nak menggunakan hadis tu, tak perlu mewarta kan? Kita nak beritahu tak perlu warta, benar tu pada. Tak perlu mewarta menjadi enactment. Kesalahan, melakukan kesalahan, disabit kesalahan. Tak perlu mewartakan. Kita boleh baca hadis tu. Kalau melibatkan surau-surau yang pasal PA system yang mengganggu jiran sampai betul-betul, yang tu kita boleh buat teguran. Kita ada penguatkuasaan. Kita ada Majlis Agama Islam, kita ada Jabatan Agama Islam, boleh panggil, boleh cakap dan sebagainya. Pasal apa nak mewartakan satu undang-undang yang undang-undang ni boleh diambil kesempatan oleh Chinese komunis DAP celaka ni. Seronoklah. PA system ni ada kawalan ke? Hanya untuk orang Islam saja ke? Orang lain tak payah. Yang ni pun kena tengok je. Tengok sejenak. Orang Pulau Pinang saja yang tahu. Saya cakap lagu ni semua. Kalau orang-orang luar daripada Pulau Pinang ni duk fikir lah. Yang orang lain duk pakai PA system juga ke lah. Bangsa-bangsa lain duk pakai juga PA system lah. Konsert apa semua. Tu. Kedai-kedai makan, pak-pak. Dia belah-belah Welky, belah-belah Penang Road. Belah-belah ni Leveling Road apa semua ni. Penang Road. Ni depan Citytel.
depan ni apa ni Lebuh Culia. Berapa banyak kedai-kedai pub ni menggunakan PA system yang mengganggu orang tu. Yang ni tak mau bincang. Pasal dia ni tak kenal kat orang Islam. Mana exco agama? Mana dia exco yang nak menjaga kebajikan ni? Yang ni semua that's why kita kata depa ni racist. Yang ni kita kata racist. Bercanggah. Depa kuat kuasa ni kepada orang Melayu Islam yang menggunakan PA system yang kuat. Kononnya. Hai, lama dah kita dah guna kan? Masjid-masjid ni orang tua-tua yang nak azan apa orang tua-tua ya. Bilal, Muazzim ni semua orang tua-tua ya. Tapi bila hari ni mai tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kita nak beritahu kata hari ni kena start sedang di kalangan pengurusi masjid yang ada di Pulau Pinang. Kita harap buat surat hantar kepada TYT ataupun Yang di-Pertuan Agong, buat petition dan sebagainya. Protes benda ni, tunjuk kata kita tak bersetuju dengan cadangan yang telah dibuat, mewartakan, mengagreementkan undang-undang penggunaan speaker hanya dibenarkan untuk azan dan iqamah saja. Yang ni yang kita dah bercakap tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bukan kita nak protes benda-benda lain. Kita tidak protes benda-benda merapu Atau ada orang nak cakap lah, hampa pandai lah. Pergi spray, tak ada adab. Nak ada adab, siapa ada adab? Mai tunjuk adab. Mai tunjuk adab. Tak ada telung orang adab tik kucing apa. Bodoh. Adab, kita dah guna dah pendekatan report polis. Report pejabat PPD. Pejabat pendidikan negeri. Tanam nak beritahu report immigration. Apa nak report? Semua dah kita pergi report dah. Cuma tak pergi report balai bomba. Pasal dia balai, nak report balai bomba. Lain semua kita dah buat report dah. Tapi penguatkuasaan tindakan kepada puak-puak coba ni tak diambil. Dan mereka terus dengan melampau mereka tu. That's why kita kena buat benda ni. Spray dah lah, tak apa. Spray lah. Kita nak lari, kita tak lari lah. Polis telefon ni, Mamu ni kami ni kan nak main tangkap di tempat Mamu lah, di belah seberang. Saya tak payah tangkap kot. Nak tangkap apa? Saya bukan nak pergi mana. Pintu sepadan pun tak buka. Kalau pintu sepadan buka, boleh lari pergi Siam. Tak buka tak ada apa. Tak payah takut. Saat ni lepas saya solat, saya pergi. Kita pergi serah diri di Timur Laut. Tak takut apa. Kita bukannya bangsa resis macam DAP celaka ni. Mereka baling batu sembunyi tangan. Kita tak ada. Baling batu, tak baling batu, kita cat kan apa, kita bawa cat-cat pergi. Ni spray ni ke bawa. Ni phone ni ke bawa. Ni phone ni saya bawa. Ni spray ni saya bawa. Ni spray ni yang saya spray. Semua apa pergi. Nak takut apa? Tak ada heran apa. Kita buat, kita boleh tanggung lah. Orang nak kata bodoh, katalah. Orang nak kata bodoh ke apa, kata pasal. Kita mempertahankan hak kita. Apa nak pertahankan hak apa cara apa, tak ada masalah. Yang nak tanggung kami, yang nak kena saman kami, yang nak masuk dalam kami, yang polis mencari kami. Bukan cari mak bapak hamba, bodoh. Yang nak marah yang lebih-lebih, tak ada adab. Allah ni kesan buruk kepala. Tak ada kena-mengena. Takut, beritahu takut. Takut, beritahu. Benda nak berjuang. Kalau orang kritik sikit nak marah, apa dah. Hang ni pasal orang kata kat kami. Lah. Orang lain memang pasal kita kata, kita nak takut apa? Nama musuh. Kalau kita bawa pendekatan pejuang agama, kalau orang hina kita, orang cerca kita, berapa banyak tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak apa? Kita nak tuan-tuan saya nak beritahu kata di masjid kita ni ada saat lagi kita nak buat sedikit bayan nak baca kitab sikit lepas maghrib. Saya harap tuan mai. Ni hang pandai-pandai pasal apa? Apa hang masalah hang apa? Hang tak ada masalah apa? Mai marah. Yang tu ujian kepada tabligh. Itu kita ujian kepada tabligh. Tabligh bawa pendekatan agama kena maki tu dia diam. Tahu ni ujian. Rasulullah bawa dakwah sampai ke Taif. Perkampungan Taif. Di baling batu dan sebagainya. Ini ujian. Tak ada masalah. Kita taklah samakan saya nak bawa pendekatan agama, bawa peace spray benda tu nak kata saya bawa dakwah dah. Kita pakai topi bukan pakai kepiah.
Kita bawa logo parti tak. Kita tak bawa logo parti, tapi atas individu. Tapi kita nak, matlamat kita nak ajak parti komunis ni. Nak beritahu kata hangpa, ada lagi orang-orang yang tak akan takut dengan hangpa. Kami akan buat kerja untuk mempertahankan negeri kami. Kami sayang negara kami. Yang ni yang kami buat. That's why hari ni kita terus buat kerja-kerja tu, tuan-tuan. Ustaz, tuan-tuan, ada orang ketuk pintu, tuan-tuan. Sabar Ustaz, tuan-tuan. Bagi saya 3 minit, Ustaz. Saya nak pergi buka pintu buat sahabat kita ketuk pintu, duduk dengar. Tunggu, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hari ni kita, alhamdulillah, terima kasih sahabat yang menunggu. InsyaAllah. Saya lock pintu tadi lah. Bila ada orang nak masuk pula, kita nak buka lah. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat nak beritahu tadi. That's why hari ni, kalau ujian tak ada, kalau orang main nak maki kita lah, kecilnya jiwa kita. Nak jadi pemimpin, nak jadi wakil rakyat, nak jadi wakil apa pun. Nak jadi pejuang agama ke. Macam sahabat-sahabat kita yang tabligh sendiri. Kalau jiwa tak begitu kental, nak pergi jumpa orang, nak bawa bimbing ke jalan yang benar. Satu benda yang susah. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan tarbiyah yang dibawa oleh sahabat-sahabat, dengan muallim-muallim, dengan apa? Dengan apa ni nakib-nakib yang hebat ni, menyebabkan depa dapat ada tarbiyah tu. Depa sabarlah orang maki pun. Jadi apa-apa sama lah. Kalau kita buat satu benda, orang yang tak suka kita duk lawan musuh di AP. Kita duk lawan macam-macam keadilan. Macam-macam yang menjadi baruah kepada DAP. Yang nak memusnahkan negara ni. Hari ni, kalau orang-orang yang kita duk buat ni, duk cari pasal lah kita. Itu cari, kalau kata tak, kalau nak berjuang duk senang saja. Bukan berjuang namanya kalau tak ada ujian. Tak ada ujian, tak berjuang nama dia. Kena tangkap, kena penendang, kena palu dengan FRU. Berapa banyak lah kita rasa dah. Semua dah rasa dah. Sepak terajang FRU, gas pedih mata, Tok Guru Haji sendiri, Tok Guru Haji Hadi sendiri, Presiden PAS. Kena sebut dengan water cannon. Masa tu kami berhimpun di masjid di Pertama Komplek. Tak salah dekat dengan Pertama Komplek. Kita bawa lari Tok Guru Haji Hadi masuk ke Pertama Komplek. Kawasan area tu. Nak beritahu kata, ujian tu kena. Ayah gas pedih mata, tuan-tuan. Sahabat-sahabat mungkin yang menonton ni ada yang biasa duduk dalam himpunan-himpunan yang dijaga oleh FRU ketika tu. Kan? Tengok suasana macam mana, gas pedih mata. Lepas tu water cannon ataupun ayak, pancuran ayak tu gatal, tuan-tuan. Yang ni ujian. Baru dapat tarbiyah. Tu baru dapat. Lagu ni perjuangan. Kalau nak duduk senang, seronok, orang komen sikit dalam media maya, kita nak terasa, Allah, hantar pergi spray tu orang kata kat kami lah. Orang kata kat kami. Nak kata apa? Apa yang nak takutnya? Musuh kita. Mereka ada media mereka. Mereka ada media mereka ni nak buat provokasi. Yang kita nak takut pasal apa? Apa yang kita nak takut kena kecam dengan benda-benda yang remeh-temeh ni? Nak sabitkan kita dengan 90 juta, nak sabitkan kita dengan macam-macam isu. Kalau nak sebut lah. Saja tak mau sebut lah. Kalau nak sebut, boleh sebut. Tapi tak mau sebut. Macam-macam benda yang orang bersabitkan kita. Tak ada. Ini ujian. Tak ada masalah apa. Biasalah. Kita buat apa-apa saja, mesti ada pro and con. Ada benda yang boleh, ada orang sangka negatif, ada orang sangka positif. Itu biasalah. Ini kehidupan dunia, lumrah dunia. Kalau kita nak buat itu perkara, kita duk pikir 80 kali. Dan sekali duk pikir, tak buat apa. Alah tidur bagus, tidur duduk rumah, tidur yang tu bagus ya, buatlah. Apa saja yang rasa bagus untuk diri hamba. Tapi hari ini kita nak beritahu, kata semua orang kena bangkit mempertahankan Pulau Pinang.
Nama kata sembang dengan orang ni, kita akan tawan semula Pulau Pinang. Kita akan tawan semula Pulau Pinang. Kita akan pastikan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri ini bercanggah dengan enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 2004 dan sebagainya. Kita nak buang benda-benda ni dengan apa? Rebi lah. Undang-undang nak menjaga agama-agama lain ni. Ni apa dia nak bersembang nak buat kerja bila? Duk bersembang, duk mesyuarat nak buat kerja bila? Nak buat kerja bila? Tak apa, buat kerja. Go on. Masing-masing buat kerja. Tidak ada masalah. Yang pentingnya sedar bahawasanya kita ditekan. Dan kita hari ini, doktrin, modul yang dibawa oleh geng-geng yang daripada nak bawa modul daripada macam mana nak memusnahkan Islam, nak mengurangkan kekuatan Islam, yang mana Kuan Yew guna di Singapura, akan nak guna di Pulau Pinang. Benda ni berlaku. Dengan harta seratanya, undang-undang yang begitu lemah dan sebagainya. Tak boleh buat tokong dalam kawalan harta serata. Dibenarkan. COB tak bergerak. GMB, Joint Management Board, tak bergerak. Management Corporation Bangunan menjaga harta serata tak boleh mengambil tindakan dan sebagainya. Yang ni kelemahan yang berada di Pulau Pinang. Yang ni kelemahan yang ada di Pulau Pinang. Tindakan yang tidak boleh diambil. Sedangkan undang-undang tu ada, penguatkuasaan tak boleh buat. Yang ni yang perlu kita bawa, kita tonjol, kita bawa. Cakap dalam sidang DUN, hentak betul-betul. Memperingati selalu dalam media maya macam kita bercakap pada hari ni. Baru orang tahu apa yang berlaku di Pulau Pinang. Yang harta serata itu tidak selamat bagi golongan-golongan majoriti ataupun minoriti. Sedangkan dah ada undang-undang menjaga harta serata yang dipantau oleh COB, yang di bawah kerajaan pusat. Tetapi benda ni tak berlaku di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang benda ni jadi cacah barba. Benda ni dikelang kabut. Sebab apa? Sebab ada exco yang menyebelahi orang-orang yang buat salah. Yang tindakan tidak boleh diambil oleh mana-mana. Bandaraya ke COB ke tidak boleh diambil kepada enactment pentadbiran harta serata di bawah Joint Management Board ke ataupun MC. Yang ni berlaku di Pulau Pinang. Benda-benda ni lah di kalangan rakyat akan jadi fras kepada pemimpin-pemimpin yang bercakap sebagai retorik. Bercakap tak serupa bikin. Hari ni kita nak bawa benda ni. Bercakap dalam ni. Bawa grassroots bercakap dengan pimpinan JKK dan sebagainya. JKK bercakap dengan pengurusi karya. Pengurusi karya bawa ke SKDUN, ke wakil rakyat. Wakil rakyat bawa ke sidang DUN. Sidang DUN bawa ke parlimen. Ini cara dia. Supaya baru kesedaran itu dibangkit dan juga apa yang dibawa oleh penduduk ataupun karya sendiri, penduduk-penduduk di Pulau Pinang ini, benda tu suara mereka sampai ke atas. Yang ni yang penting. That's why saya kata, selalu saya cakap, dalam PRU yang akan datang, kita nak memastikan dalam PRU yang akan datang ini adalah platform yang paling tepat untuk kita teguk pemimpin-pemimpin yang akan berkempen dalam PRU 15. Dalam PRU 15 ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, yang memang tangan kita lah akan mengundi, jari inilah akan mencelup tangan inilah akan memangkah. Tuan-tuan, jengkai muka pemimpin-pemimpin. Jengkai muka calon-calon adun-adun ke ahli parlimen yang nak mewakili kita. 3 parlimen yang ada di Pulau Pinang. Balik Pulau, Nibong Tebal dan Tasik Gelugok. 3 parlimen ni tuan-tuan, jengkai habis-habisan. Anak-anak karya, pastikan jengkai muka-muka. Mereka akan berkempen dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, dari kedai ke kedai, daripada rumah ke market. Mereka akan berkempen siang, pagi, malam dan petang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, jumpa ahli parlimen ni. Jumpa bakal calon ini semua. Jumpa bakal calon adun ni semua. Tanya mereka, bolehkah selesai masalah tuan? Dan masalah negeri, masalah dalam karya. Kalau nak jadi wakil rakyat, buat kerja, pastikan apa yang kita bincang dalam karya kita, dalam adun kita, dalam DUN kita ini dibawa ke sidang DUN. Selesaikan masalah rakyat. Yang ni yang sepatutnya bercakap. Dan hari ni saya bagi point kepada kita tak cakap pasal wakil rakyat. Wakil rakyat biar masing-masing parti dia meletak calon. Yang pentingnya di penduduk rakyat Malaysia. Di Pulau Pinang ni, rakyat Pulau Pinang dalam parlimen ni. Ada saja isu yang melibatkan rasuah dan sebagainya. Kita bercakap pada calon-calon yang akan mewakili tuan-tuan, mewakili adun tuan-tuan, maka mewakili parlimen tuan-tuan. Bercakap, tanya mereka. Rakam video, bercakap, rakam video.
Tengok lepas menang mereka buat apa. Kalau tak betul, kita pergi cari mereka. Tuan-tuan boleh main cari saya, kita pergi cari wakil rakyat ni. Kita pergi cari, tak ada kira mana-mana parti pun. Kita cari untuk mereka menyelesaikan masalah yang mana mereka telah janjikan. Yang ni yang sepatutnya kita kena buat. Yang ni sepatutnya kena buat, tuan-tuan. Kita kena gunakan platform karya kita untuk kita menyatu padukan umat Islam. Ni platform karya. Seperti mana saya katakan tadi tu. Anak-anak karya. Bila bapak, mak pak mereka mati, mereka nak jual, nak paraik tanah, tolonglah sedang. Tolonglah sedang. Tanah sebelah masjid, tuan-tuan. Anak karya, anak-anak pergi bedak, paraik macam mana? Tanya dalam pengusi karya. Panggil pengusi karya, bincang tuan-tuan, sahabat-sahabat. Bincang dengan pengusi karya. Saya nak jual tanah bapak saya, kami nak paraik tanah ni. Kami harap masjid boleh beli, ataupun korporat mana masjid boleh cari, beli. Wakaf lah, nak buat wakaf kan, nak buat apartmen ke apa, nak memperbanyakkan anak karya dalam karya ke, masjid tanah ni, kami nak jual, kami nak paraik. Jadi masjid tolong. Yang ni yang sepatutnya kita nak bincang. Baru tanah kita tak terlepas kepada bangsa chauvinis, komunis yang ada di Pulau Pinang ni. Ni tanah first grade. Tepi jalan, tepi bendang, tepi masjid, tepi. Semua bagi kat dia. Daripada boleh buat rumah 500,000, setengah juta. No, kita tak mampu beli. Developer mereka, ahli majlis mereka. Exco mereka. Exco perumahan mereka. Exco tanah mereka. Mereka, chauvinis, komunis. Dia tak buat apa? Dia tak buat apa. Come, I'm sign. Job, sign jalan, buat rumah. Walaupun kapasiti kawasan itu, majoriti kawasan itu, R&D yang mereka tak buat, kajian mereka tak buat jual rumah. 500,000, 800,000. Siapa nak beli? Tepi-tepi masjid 800,000. Siapa nak beli? Kalau kita tanah pak kita bagi kepada pembangunan wakaf buat kerja. Kita beli masjid tolong beli, tolong pengok korporat. Kita boleh bincang benda ni. Kalau pengurusi masjid yang bijak, dia boleh buat benda-benda supaya bawa balik pendekatan macam mana kita nak mewakafkan tanah dan sebagainya. Bincang kepada mana-mana ustaz-ustaz yang bijak macam Ustaz Sobri Arsyad, Ustaz Muttalib Ma'ruf, macam mana dia boleh develop tempat tu. Ini idea-idea duk ada kat mereka semua. Panggil mereka bincang dalam masjid. Nak develop tempat kita macam mana. Ini yang sepatutnya kita nak buat. Dalam PR15 kita nak kawan balik semula. Negeri Pulau Pinang ini yang perlu kita buat. Daripada grassroots, tuan-tuan. Kita daripada grassroots kita kena sedar. Kita sedarkan masyarakat, kita sedarkan anak-anak karya. Kita sedarkan semua yang ada ni untuk kita membantu. Membantu karya, membantu adun, membantu parlimen, membantu negeri. Untuk kita menjaga masalah agama, menjaga masalah karya dan sebagainya. Yang ni sepatutnya kita bermula daripada diri kita. Diri kita lah. Siapa yang ada ni, boleh komen, type sikit pagi-pagi. Hantar mesej kat pengurusi masjid, bagi idea, tulis surat, hantar kat masjid. Awak tak boleh buat ke benda-benda tu? Tak tahu alamat masjid. Awak tak tahu alamat masjid. Apa dia? Duduk dalam masjid, tak tahu alamat masjid. Tulis alamat. Tulis satu surat, hantar pengurusi masjid. Saya hamba Allah. Saya mencadangkan kepada pengurusi masjid, tolong cakna sikit, tolong serius sikit untuk menyelamatkan tanah umat Islam di keliling masjid kita ni kuai teruk. Tanah keliling masjid kita ni kuai daripada jual kat orang luar. Jadi masjid di kapal-kapal, tinggalnya masjid pula. Anak karya tak ada, siapa tak ada. Jadi hari ni kita kena sedar. Kita kena bangkit. Kita yang bangkit untuk mempertahankan hak kita. Bukan orang lain. Kita cakap, itulah Melayu, itu. Orang nak kutuk. Orang yang nak kutuk ni ramai. Yang nak bangkit dan mempertahankan karya masing-masing, nak menjaga aset masing-masing, tak ada. Tak ada. Kita boleh bercakap saja, tuan-tuan. Kita cakap saja. Kita tak ada idea untuk membantu golongan-golongan yang ada kemampuan untuk bawa benda ni. Dia suai hari ni satu persatu. Di Pulau Pinang ini habis. Terlepas dan terus terlepas. Dan insya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ni dalam masa yang ada, kita yang ada, yang Allah akan bertanya kita ni, hang buat apa dah? Hang buat apa dah? Sikit ke banyak tu nombor dua. Yang pertama, hang buat apa? Allah akan tanya kita. Kita buat apa? Kita muka bumi yang baik lah. Yang buruk ni selalu kita buat. Yang baik ni apa hang buat? Sikit lah. Nak mempertahankan tanah kita, nak mempertahankan bahasa kita, nak mempertahankan agama Allah, nak memperbanyakkan syiar Islam. Ini yang kita ada. Jadi kita guna pendekatan ni untuk sama-sama kita buat. Kita sama-sama realisasikan benda ni untuk kita jaga masalah agama selain daripada musuh-musuh Islam yang ada dengan mereka dan baru-baru yang ada membantu puak-puak musuh untuk berdepan
konfront dengan kita, berdepan dengan kita, dan insya-Allah kita tidak lari. Dan terus sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam PRU 15 akan datang, bila-bila masa yang akan berlaku, hari ini kita kena ada mood standby untuk kita terus berdepan, standby dan berjaga-jaga untuk terus kita nak jaga negara ni. Janganlah kita negara ni kita biar sampai tumbang kali kedua, diperintah oleh bangsa chauvinis komunis DAP dan konco-konconya. Dan insya-Allah kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jawatan PM ini tidak akan dapat kepada abang non kita. Yang mana dapat ke abang non kita, kita akan merana seumur hidup, insya-Allah. Yang paling seronok kalau ada abang non naik jadi PM ni, yang paling seronok dan paling bersukaria adalah parti chauvinis komunis, yang mereka ni akan lead, mereka akan lead negara ni. That's why insya-Allah tuan-tuan, bergolak je apa minta apa di sana. InsyaAllah dalam parti ni, kerajaan yang memimpin pada hari ini, kita tunggu sampai PR 15, kita akan pastikan chauvinis komunis hilang orang pertaruhan tempat-tempat mereka ni, insyaAllah. Kita akan pastikan Mufakat Nasional ni buat kerja sungguh-sungguh. Kita nak pastikan benda ni kita tawan balik Pulau Pinang, kita tawan negeri-negeri ni, kita nak bagi lemah balik DAP celaka ni, nak tunjuk kekuatan mereka yang ada di Pulau Pinang ni, kita nak downkan mereka, insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dah lama tak buat live sebab kesibukan, dan dah lah kena tangkap pasal spray tu, buang masa pergi duduk berjam-jam, tak apa. Sedama perjuangan kita tangguh, redah dan tempuh semua, insyaAllah, atas doa-doa sahabat-sahabat, abang-abang, adik-adik yang berada dalam media maya ni lah, duk berdoa kepada pejuang-pejuang yang lemah macam kami ni, duk buat kerja di Pulau Pinang. Dan insyaAllah doa-doa ni yang kami harapkan mustajab daripada Allah SWT, mustajabkan doa-doa abang-abang, adik-adik yang berdoakan kepada kami semua. Dan insyaAllah kekuatan yang kita ada ni, semangat yang kita ada ni, kita akan terus berjuang mempertahankan bumi yang kita cinta, Pulau Pinang, negara yang kita sayang, Malaysia. Dan insyaAllah kita nak mengekalkan suasana dan suasana hidup kita dengan harmoni, aman dan damai. Kita duduk dalam negara yang tercinta, sangat-sangat hebat di Malaysia ni, berbanding negara-negara lain, termasuk jiran-jiran kita ni, masing-masing bergolak. Tetapi alhamdulillah dengan keamanan yang ada dengan dalam apa ni, di bawah kepimpinan menteri itu ada ni, dan juga kepimpinan angkatan tentera dan juga PDRM dan sebagainya, mana saja yang menjaga keselamatan negara ini, menjaga negara ini lebih aman dan damai, yang kita ucapkan syukur. Dan juga kita dapat, moga-moga Allah memberi keberkatan kepada mereka, dan insya-Allah kepada kita yang mempertahankan negara, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang berkongsi, share dan menonton pada hari ini. Insya-Allah kita berjumpa di lain masa dan ketika, insya-Allah. Kita harap kita boleh menjadi insan yang berguna, sayang mak bapak, sayang Allah, sayang Rasul, dan sayang mak bapak. Mak bapak itu perlu, dan ni kita kena bagi reminder selalu juga. Kadang-kadang kita terlupa, kita mengguris hati ibu bapa kita. InsyaAllah peringatan terakhir untuk kita sayang mak bapak kita ini memang sangat-sangat saya selalu menitik beratkan, supaya kita nak dapat apa pun redha daripada ibu dan ayah, InsyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton. Saya menjawab salam kepada semua yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan ketika. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya. InsyaAllah kita tangguh perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.